Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin, hari 28 bulan 2 2022. Apa nama bang? Nama saya Zuhari bin Muhammad. Dari mana bang? Saya daripada Felda Bukit Agung Timur, Kota Tinggi. Kota Tinggi. Ni siapa? Girlfriend? Isteri saya, ni anak saya yang nombor 3. Okey. Saya ada 4 orang anak. Apa hajat ni? Ajak datang memang nak berubat lah. Tapi sebelum tu saya nak cakap dulu. Boleh cerita. Saya bersyukur lah dapat jumpa Tuan Habib ni. Amin, alhamdulillah. Saya cakap betul sebab saya 2 bulan Berapa bulan? 2 bulan saya tengok siang malam tengok YouTube tu. Tak tidur lah. Memang Isteri marah tak tengok YouTube ke? Memang saya tak boleh tidur. Oh ya, tak boleh tidur. Sakit tak boleh tidur lah. Insomnia lah. Tak tidur. Kiranya siang je. Waktu yang sepatutnya tak boleh tidur, waktu itulah saya tidur. Yang sepatutnya jangan tidur, tapi itulah kita nak kena yang boleh tidur. Lepas tu saya pun memang dah sakit ketara ni dah hampir 7 bulan kan. Memang saya dah tak bekerja lah, dah diberhentikan kerja apa semua kan. Sebelum ni saya pernah buat rawatan jarak jauh dengan Tuan Habib. Dekat sini lah. Okey. Buat jarak jauh apa kesan dia? Masa tu masalahnya selepas scan tu Tok Habib cakap ada masalah saka dengan sihir. Okey, selepas buat rawatan jarak jauh tu memang banyak perbezaan lah. Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak kejam mata pun tak boleh. Kejam mata je bukan. Dia Meracau, saya susah nak tidur. Tapi alhamdulillah dah tak ada. Nak tidur terperanjat, nampak bukan-bukan. Sampai saya macam siapa nak tidur lah nak cakap kan. Itu yang kita berada memang nak berdepan Nak jumpa lah. dengan Nak jumpa live lah. Lepas tu kawan pun cadangkan dengan didapatkan YouTube jugalah kawan tu. Itu yang kita cuba buat jarak jauh tu kan. Kawan siapa kawan? Kawan saya tu satu tempat dengan saya tu jugalah. Satu Dia kawasan. tengok tu, dia tengok kat YouTube. Dia jumpa kat YouTube. Perawatan Sunan Kalijaga ni kan. Jadi dia pun memang faham lah aliran ni macam mana. Dia cakap cuba pergi sini sebab ni beza ni, ini hak kata dia, bukan kebatilan kata dia. Dia faham. Jadi direct dengan Allah Ta'ala dia cakap. Tapi dia tak boleh rawat awak? Sebelum ni memang dia rawat saya dah lama, tapi mungkin Belum jodoh lah. dia sendiri pun sampai dah penat. Dia pun penat lepak. Sampai dia pun sakit. Kongsi kejap Ya. Dia rawat awak baru seorang. Kita rawat macam-macam orang. Yelah. Lepas tu dia pesangan saya, dia cakap dia kawan saya tapi umurnya lebih tua pada saya lah. Saya 40-an, dia 50-an. Dia cakap dia akui hari ni. Pak Habib ni kata dia akui ni, abang faham ni perawatan ni kata dia. Abang akui ini bukan, maksudnya bukan kebatilan, ini hak. Maksudnya direct urusan tu direct dengan Allah Ta'ala. Abang akui ni, pergi yang kau kata tempat ni kan, dia cakap kan. Itu yang saya pun faham apa yang disampaikan. Maksudnya jadi saya faham memang. Saya yakin lah mudah-mudahan Allah Ta'ala izin saya jumpa Tok Habib ni. Sebab tu saya nak ucapkan syukur saya dapat duduk berdepan macam gini ni. 2 bulan saya tengok dekat YouTube tu, saya memang tengok benda tu je. Tengok tu confident ke tak confident? Memang kalau tak confident takkan saya ada sampai 2 bulan. Cuma orang kata yelah, bukan saya cakap yang ikhlas je lah, yang jujur. Cuma kita ni dah setengah tahun lebih tak bekerja, jadi saya perlukan masa lah nak ada bajet untuk ke sini apa kan. Isteri pun kerja biasa je kan. Macam tu lah. Cuma saya nak cakap banyak-banyak video yang paling saya suka tengok masa tu Tok Habib masih buat rawatan kat dalam rumah. Yang masa lawan dengan antusias yang set. Tu. Banyak kali saya tengok video, saya suka tu. Dia video lawak kira kan? Waklu lah, set lawan. Memang saya cukup suka video tu. Anak tengok video saya? Dia tak berapa tengok sangat lah, tapi dia faham jugalah aliran Tok Habib ni macam mana kan. Macam tu lah. Jadi saya, lagi satu saya nak bagi tahu. Selepas buat rawatan jarak jauh tu memang banyak beza lah. Saya dah boleh tidur. Walaupun saya terpaksa gunakan bed tidur, saya memang kena gunakan bed tidur. Sekarang pun lagi? Sekarang. Kalau tak saya tidur 1 jam, saya terjaga. Lepas tu nak jadikan cerita, 3-4 hari Jumaat minggu lepas, isteri saya bagi tahu. Hari Isnin ni kita pergi bang. Dia dah uruskan semula. Saya sebelum ni saya memang macam bela tau. Nak mandi pun macam bodoh. Macam lost lah. Saya macam bodoh. Tak boleh bertindak. Sangat cakap saya dengan dia dah
Dia orang asing lah. Seorang asing Ha. lah. Perut saya lapar. Saya nak makan tapi saya tak boleh buat nak makan. Tapi perut saya lapar. Saya macam bodoh. Lepas tu kalau bab sembahyang tak saya cakap lah. Sebelum saya buat rawatan jarak jauh tu memang senang cakap tak boleh sembahyang. Sepatutnya baca Fatihah, saya baca tayat awal. Saya lupa rakaat. Lepas tu saya sembahyang tu. Saya rasa, ni saya cakap yang jujur Tok Habib saya rasa macam saya tak dapat nak berpaut dengan Allah Ta'ala. Macam ada satu halangan. Sampai saya rasa Allah ni macam benci saya. Sampai itu saya punya mind tau. Sebab saya sekarang sakit ni dah bulan ke-7 naik. Ni dah masuk bulan ke-7 saya sakit. Lebih kurang 2 bulan pertama tu. Pertama tu memang dia bukan diri dia. Tak kenal orang lah ke? Saya ingat. Saya ingat anak bini. Tapi saya, macam mana cakap Mat? Dia nak bawa gila lah macam tu lah. Macam orang tak betul lah. Saya tak akan percaya. Bunuh diri ni memang selalu. Saya hampir 3 bulan, saya rasa saya nak bunuh diri. Saya macam nak cari jalan keluar. Tak sanggup hidup yang macam gitu. Maksudnya, kejam mata nampak. Kejam Nampak mata, apa? macam benda macam menakut. Saya tak Menakutkan? pasti lah, tapi macam benda meracau nak ngacau saya. Sampai saya takut nak tidur. Lepas tu, tak nak keluar rumah, tak nak jumpa orang. Tak nak keluar rumah. Bak kurung sendiri lah. Tak nak keluar rumah. Tak kasi orang datang rumah TV apa semua tak kasi. Tak boleh bunyi bising. Tak boleh. Tu sebelum saya buat rawatan jarak jauh tu. Cakap. Tapi itulah, sampai rasa nak bunuh diri tu 2 bulan lebih rasa macam. Cuma saya ni saya boleh ingat. Takkan saya nak buat macam tu, kesian lah isteri saya ni kan. Cakap nanti dia malu, anak-anak saya malu, bapak dia berarti bunuh diri. Saya pun nanti masuk. Nasib baik saya boleh kawal kat situ tau. Memang macam dia nak gila lah ni kan. Lepas tu, Sebab dia dah terima rawatan yang jarak jauh tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia Ya, tahu mikrofon boleh? Boleh. Tak ada suara awak tak dengar. Tak apa, suara saya tak dengar sangat tak apa. lepas dia dah buat jarak jauh tu, alhamdulillah lah dia macam sedar. Dia cakap macam terbuka sikit dia gitu kan. Dia boleh ingat dia dah tak kerja. Dia cakap ni dah bulan ke berapa dia cakap dengan saya macam itu kan. Dia cakap ya ni dah berapa dah bulan ke 6 dah ni tau. 3-4 bulan 3-4 berlalu bulan lah. dah tak kerja tau macam gitu. Dia macam baru mind dia baru terbuka. Ikut balik lah. Saya cakap benda tu dah 3-4 bulan berlalu, seolah-olah macam baru seminggu 2 je benda tu pada saya. Saya Kita ni cakap dah dengan naik, dia kita tau. ni dah naik pun macam kalau yalah maksudnya kita perempuan lemah kan, bila keadaan suami kita macam gini kita pun jadi down sebenarnya kan. Macam gitulah. Sampai saya cakap mana pergi diri saya 3-4 bulan. Saya rasa macam baru seminggu 2 je benda tu. Lepas tu kalau nak cerita, boleh saya cerita lagi? Boleh cerita. Saya berumah tangga. Nanti kejap. Cerita juga. Tahu kan kita masuk YouTube? Tahu, saya tahu. Saya memang tahu semua. Saya izinkan, saya relakan semua. Pasal apa saya tak nak hati. Tak apa, saya tahu. Banyak kes saya pening kepala. Saya layan tengok orang. siang malam, saya dah tahu undang-undang kat sini. Jangan buang sampah, jangan tidur dalam surau. Semua saya tahu. Saya siang malam saya ada video ni kan. Okey, cerita. Lepas tu, Rumah tangga tadi. saya rumah tangga kita hampir 19 tahun kan. Anak kita dah 19. Lebih kurang hampir 20 tahun lah. Memang saya dah kerat mimpi ular sebenarnya. Semenjak 20 tahun dulu. Cuma saya ni memang tak ada pergi buat rawatan mana-mana, tapi jenis saya ni pemandu lori sebelum ni. Cuma saya minta maaf, saya jujur dengan Tok Habib kan. Memang sembahyang memang tak cukup lah. Saya cakap kan sebelum ni kan. Tapi masa tu saya memang ada surah-surah yang saya selalu baca lah. Contohnya macam saya dapat daripada kawan saya tadi tu juga. Berapa nama dia? Roslan bin Hasbullah. Kila nama Roslan bin Hasbullah kan. Nama bapa dia Hasbullah, tak silap saya. Roslan bin Hasbullah. Dia orang Kelantan. Memang banyaklah mengajar saya. Saya hampir 10 tahun saya sakit minta air dengan dia macam gitu kan. Memang alhamdulillah kata dapat bertahan lah kan. Lepas tu dia ada bagi saya suruh amalkan satu ayat tu macam berdinding, macam berdinding untuk jaga diri kita lah dalam Berdinding lah. dalam surah Yasin yang dalam surah Yasin yang keratan
Allah waja'alna min baini aydihim saddaw wa min saddaw. khalfihim saddaw fa ajainahum wa baik dulu. Saya amalkan tu je lah. Memang kadang-kadang ya mungkin masa tu 19 tahun dulu tu saya masih muda 20-an kan. Sekarang saya dah 44. Tak samalah tenaga tu kan. Memang kadang-kadang saya boleh rasa bila diri saya tak tentu orang, saya baca cepung dia meletup. Dengan Ayat tadi tu lah. saya sambil saya memandu tu kan. Dia katakan siang malam saya memang tu je amalan saya hanya kan. Sampai satu tahap agaknya dah bila terlalu lama-lama inilah akhirnya macam gini lah. Tapi mimpi ular tu dah hampir 20 tahun lah. Lepas tu saya memang tak pernah terfikir lah saya ni ada saka ke apa ke, saya tak tahu kan. Lepas tu yang saya tahu memang saya ada gangguan. Saya baca lebih kepada sihir. Lepas tu semenjak saya dah tak kerja setengah tahun ni, lebih kurang 10 tempat lah kita berubah ni, termasuklah jumpa ustaz, ruqyah apa semua kan. Dalam Johor ke? Dalam kawasan Johor je. Paling jauh sini lah saya pergi ni kan, setakat ni. Harap-harap ni yang terakhir Tok Habib kan. Sebab saya yakin sangat aliran. Saya harap Allah Ta'ala bantu saya Tok Habib ni pelantaraan ni. Harap-harap saya macam gitu lah. Hampir 20 tahun saya. Allah je yang tahu macam mana saya nak yang keluarga saya ni kan. Sakit-sakit pun saya kerja kan. Saya cuma baca surah tu je untuk saya bertahan. Kan? Tu lah cerita dia. Harap-harap ni yang terakhir saya cakap. Okey, lagi satu saya boleh nasihatkan kalau kamu tengok YouTube saya dah berbulan-bulan. Apa pesan saya pada netizen? Belajar. Ubat dia belajar. Betul. Awan dia balik. Jangan bagi muka. Kalau sini ada akta macam Brunei itu senang. Macam Tok Habib cakap kan. Kita tak ada akta macam tu. Dah lama saya balun. Saya tengok siang malam saya tahu. Saya cakap kan. Saya tahu semua Tok Habib. Sebab tu saya cakap saya bersyukur betul dapat berdepan macam ni. Malam tadi saya tak boleh tidur daripada malam tadi. Daripada malam tadi saya hadiahkan Al-Fatihah untuk saya, termasuk untuk Tok Habib sendiri. Moga-moga saya ditemu macam gini. Saya mohon macam itu sampai saya nak betul-betul saya nak jumpa. Lepas tu saya harap saya taklah meroyan-meroyan sangat ke apa ni. Saya harap macam tu lah. Lepas tu saya nak cerita satu perkara yang agak pelik sikit. Saya bertolak daripada rumah saya Kota Tinggi tu. Tadi? Felda tu lebih kurang pukul 5 lah kita keluar rumah. Daripada malam saya memang dah tak boleh tidur walaupun saya dah makan tidur. Semalam saya cakap nak kita dah tahu nak gerak hari ni. Semalam dia dah tak tentu arah. Dia dah mula cakap tak nak pergi dah apa dah saya 2-3 cakap. hari lepas saya macam cari alasan macam nak tunda. Saya tak boleh. Macam saya macam nak cari pasal lah, macam nak kan, macam berdebur macam Mengelak lah. macam gitu kan. Kena abang ni. Padahal sebelum ni dia nak sangat ke sini kan. Dia dah banyak kali nak abang nak baik kata dia cakap. Lepas dia bagi putus hari Jumaat petang nak bagi tahu. Dia cakap hari Senin. Hari Senin kita pergi tu saya tu rasa sampai saya tengok YouTube tu saya rasa macam tak percaya pun ada. Macam dia kacau saya punya. Padahal sebelum tu dia memang suka sangat tengok. Cakap dengan saya, asyik-asyik nak tunjuk saya Tok Habib kan, dia kata kan. Tapi bila saya nak pergi, abang ni buat pasal saya cakap. Dia dah ngacau balik tau, macam nak bagi saya goyang lah cakap kan. Lepas tu tadi daripada malam memang tak boleh tidur lah walaupun dah makan pil tidur apa benda semua. Untuk biasanya saya tidur memang pukul 6, pukul 7 baru saya tidur 6 pagi kan. Sampai ke tengah hari sampai ke petang lah. Lepas tu lebih kurang pukul 4.30 pagi dah saya betul-betul rasa diri saya lain. Saya naik kereta, saya cakap kan Ina. Dia jadi normal balik. Saya cakap saya pun dari tadi saya cakap. Abang ni lain ni lah. Abang macam kosong, macam tak ada benda ni macam Tak ada semangat lah. Tak, maksudnya tak. Benda yang Macam saya baik saya cakap. Macam baik itu. Sebab saya tengok dia macam yang dulu. Saya cakap gitu saya kan. Balik macam normal lah. Macam saya baik. Seolah-olahnya Kalau masalah lagi lah. Kalau saya tak tersilap seolah-olahnya macam gini lah. Maksud saya gini. Saya nak jumpa Tok Habib ni benda-benda tu berambus agaknya. Ginilah fikiran saya sendiri saya cakap. Tapi saya harap-harap biar Tok Habib boleh kesan dia datang cakap kan. Memang saya mentang-mentang aku nak jumpa orang ni kau berambus pula. Macam gitulah maksudnya kan. Maksudnya gitulah. Lepas tu lagi satu. Dia berambus mana pun kita boleh tangkap. Sebab tu saya nak kena cerita biar Tok Habib tahu kan. Nanti kan saya tengok YouTube Tok Habib banyak jadi saya tahu
teknik Tok Habib tu macam mana. Saya cerita tu nanti akan datang satu petunjuk pada Tok Habib kan. So dia cakap kena terus terang cerita. semua. Jadi biar Tok Habib tahu. Itulah yang saya rasa tadi tu. Lepas tu lagi satu, semenjak saya sakit dah tak kerja setengah tahun kebelakangan ni, bila kata saya berubat, boleh dia katakan lepas berubat saya akan makin teruk. Macam makin kena kacau. Sampai saya takut nak berubat. Bila dah 2-3 kali berlaku, saya jadi takut lah kan. Seolah-olah macam mungkin perawat tu bukan standard dia tau. Bila kita berusaha, tak nak tahu, ditambah lagi, macam dia tambah. Itu satu. Lepas tu yang keduanya, bila saya berubat, benda ni dah lebih 3-4 kali lah saya cakap. Berlaku ni macam ni, saya akan mimpi berkaitan jiran sebelah rumah saya. Jiran sebelah tu, saya terpaksa cerita lah mimpi kan. Jiran saya ni rumah Felda, satu tapak 3 rumah. Sebelah tu kategori, saya cakap macam kakak ipar saya lah, saya cakap. Dia tahu gitulah kan, adik-beradik semua kan. Saya mimpi yang tu lah. Banyak mimpi berkaitan jiran, lepas tu ada 2-3 kali tu memang terang-terang keluar muka dia. Betul ke? Felda mana tu? Felda Bukit Abdul Timur. Banyak kes Felda ni macam ni Banyak memang. Diorang ni apa? Makan buah sawit ke? Tahu lah cakap. Buah sawit mahal. Saya boleh saya cerita lagi. Terus tak apa. Okay. Dalam antara 10-11 tempat yang saya berubat tadi tu, ada satu tu saya pergi kat Sungai Rengit tu. Abang ipar saya bawa lah kan. Abang isteri saya. Dia datang ni sepedas tadi. Kawan, ada kawan hantar. Kawan. Ada kawan hantar. Lepas tu dia teknik dia tu dia macam mula-mulanya yang kita tahu ustaz, dengan ustaz kita pun pergilah kan. Saya pun tak nak yang urusan yang macam kemian-kemian tu, maksudnya macam kurang elok lah kan. Jadi saya pun pergi. Jadi bila tiba sana saya tengok dia punya teknik tu macam lebih ke macam dia menurun. Lelaki perempuan? Lelaki. Jadi bila teknik menurun ni, dia akan cakap benda apa yang dia tahu lah. Maksudnya dia takkan kiah-kiah kan. Dia cakap lah ponti, penanggal, dah kena kat pocong lah, apa semua kan. Nak bagi saya duduk segar mati tak mau. Lepas tu dia cakap, ni rumah awak, ni jalan besar, orang sebelah ni, kata dia. Ini kata dia, ada polong, ada apa benda semua. Penunduk pada ilmu perempuan untuk tunjukkan lelaki. Ada polong, ada apa semua. Maksud saya yang saya cakap tadi tu lah. Kan, yang saya selalu mimpi tadi tu. Ni saya terpaksa cerita lah. Sama ada benda ni benar tak benar, saya tak pastilah. Saya cuma nak cerita biar Tok Habib faham lah maksudnya kan. Tapi dia pun selalu mimpi pun berkait dengan orang yang sama. Bila saya berubat, buatnya kat situ lah. Dulu ada, masa saya tengah bekerja, ada mimpi. Kadang-kadang mimpi ular, mimpi orang kat tempat kerja. Ular apa tu? Ular macam-macam ular. Kebanyakannya ular hitam. Besar, ular saya. Kalau saya ular kecil-kecil. Anak je lah. Macam anak-anak tapi banyak. Kan. Saya cakap, nanti asal mimpi ular, nanti kita bergaduh. Lepas tu dia mimpi, Omar pernah mimpi pocong, anak saya ni mimpi mengarut, mimpi hantu lah apa. Mimpi bergaduh kan, macam bukan orang lah apa. Macam-macam lah. Itu yang kita tak tahulah berkait dengan macam mana kan. Cuma itulah, harapan saya itulah hanya kan. Macam gitulah. Saya tak tahu nak cakap apa sangat lagi lah. Cuma saya cakap, saya rasa pertama saya nak ucap saya syukur dapat berdepan macam ini lah saya cakap. Kan? Jadi kenyataan selama ni saya berangan dia. Saya tengok. Boleh saya minum dulu ni? Biar mudah. Urusan ni mudah. Boleh biarkan ni? Kalau boleh habiskan, habiskan. Selawat, minum banyak sikit. Kosong. Itulah cerita dia. Tapi semenjak saya dah sakit 6-7 bulan ni, mimpi ular tu dah tak berapa ni dah. Tak berapa ada sangat. Tapi selalu lepas buat rawatan jarak jauh tu macam dah tak ada kan. Macam rasa macam tak ada. Cuma 3-4 hari lepas saya mimpi lagi yang sebelah rumah yang cakap kakak ipar tu, dia ngacau saya lagi. Saya ada selalu mimpi dia, ada dua jenis mimpi. Kadang mimpi dia saja, lepas tu ada lagi
4-5 kali mimpi dia ni buat maksiat dengan saya. Sampai saya terkeluar saya punya tu. Tu raya tu. Saya tak tahu lah, Tapi itu selalu. Selalu. Sebelum buat rawatan sebelum pun saya memang sebelum selalu. saya sakit pun saya dah pernah lalui benda macam itu. Dia akan macam gitulah. Jadi bila dia dengan saya tu dah jadi lain. Saya ni Kak. kalau saya tak kawal betul-betul saya rasa lama saya bercerai. Sampai saya tengok video Tok Habib, saya tengok lama kita jadi faham tak banyak sikit tau. Sampai saya cakap Muhammad, tak abang rasa kita ni macam kena sihir pemisah. Cuma tak pasti daripada mana. Sebab saya berpandukan video tu tau. Saya dah tengok kan. Saya macam kita boleh buat kajian sendiri kan. Tapi tak pastilah saya Benda cuma tak cakap. pastilah. Kan. Lepas tu mungkin campur pula saya ada saka. Lepas tu sebab saya ni kisah lepas-lepas saya ni saya cakap daripada 20 tahun lepas tu lah. Ada 3-4 kali kadang-kadang saya termasuk dengan kakak ipar saya yang tadi ni yang saya selalu mimpi ni. Saya pernah tergaduh yang kadang-kadang macam gaduh tu gaduh mulut lah. Macam bukan kehendak saya, macam benda tu terjadi. Spontan lah. Jadi bila saya dah sakit ni saya kaji balik tau dengan saka ni. Kerana benda ni lah aku jadi macam gini, orang tak suka aku, orang tak aku. Tapi macam bukan kerela saya, macam mangsa keadaan lah hanya kan. Sebab kalau betul-betul saya cakap mau rumah, kalau betul-betul kita memang nak gaduh kan, kita tahu kita nak gaduh, nak pergi marah. Kan kita ada mesti berniat, mesti kita pergi kan. Abang tak, abang cakap, abang tak nak gaduh, tapi kenapa benda tu terjadi? Termasuk pernah berlaku kat tempat kerja, benda macam gitu kan. Jadi orang tak suka, orang ngantuk lah. Jadi macam ibaratnya jatuh tiba tangga lah. Tapi faham kan maksud saya, macam gitu kan. Jadi kalau yang macam kakak ipar saya yang sebelah ni dulu, sebab dia pernah, saya rasa terus terang je lah kan, dekat Felda tu dia pernah cakap dia macam Sosial lah, dia tak jujur dengan suami dia. Jadi saya ni walaupun cuba nak menegur. Walaupun saya ni anak angkat kat keluarga tu, tapi dah ikut daripada kecil lah. Walaupun suami dia tu bukan abang kandung saya betul, tapi kita rasa macam abang kita. Jadi saya macam tak boleh terima. Jadi saya pernah tegur waktu saya remaja dulu. Mungkin tak terima, mungkin sampai ke hari ni ke apa, saya tak pasti lah. Simpan dendam lah. Saya tak pasti lah benda tu. Tapi kita pun tak pasti betul ke dia ke tak kan, pasti. ataupun memang ni daripada masalah saka dia ke dia jadi macam gitu kan. Saya pun tak pasti cakap. Saya rawat jarak jauh, saka dah buang lah. Dah buang. Buang, tapi saya tak tahu lah macam mana. Tapi memang ada perbezaan lah. Sebab masa tu saya nak tidur pun sampai saya takut. Sampai macam macam kan. Tu nak tengok dia punya resit. Biasanya tu nak tengok dia punya tu transfer dia. Yang transfer untuk dia jauh. Tu je lah saya rasa yang saya boleh cerita kan. Ni ada cerita apa? Saya macam tu lah, berbaik dengan dia lah. Macam kalau dulu tu memang rajin mimpi ular juga kan, mimpi beranak ya. Mimpi lahirkan baby pernah. Lahirkan baby gitu kan. Tapi saya ni tak tahulah, sebab saya ni malas nak berfikir ke arah yang negatif macam tu kan. Jadi saya teruskan je lah kehidupan saya macam itu kan. Tapi bila macam dia ni, dia dah ngadu, dulu dia dah ngadu dengan saya. Dia cakap dia ni macam ada satu yang tak kena. Tapi jenis saya tak suka nak macam itu kan. Tak nak fikir lah. Tok lama-lama dia dah makin teruk macam ini. Jadi bila macam ni saya pun, salah saya lah agaknya kan. Sebab saya macam tak percaya benda-benda macam itu kan. Bila dia dah jadi macam ni sampai dah tak bekerja, saya sendiri yang sekarang yang menanggung dengan anak apa benda semua macam tu kan. Jadi saya cakap daripada saya dengan dia pun sekarang pun dah 7 bulan dia tak kerja. Jadi bila kita dah rasa penat, kita pun dah macam down kan sebenarnya kan. Tapi macam saya cakap saya tak boleh teruskan, tak boleh macam biarkan dia macam itu kan. Saya kena ikhtiar, saya cakap. Sebab dia pun ngadu, cakap dia nak baik. Saya pun sayangkan dia kan. Kita pun untuk anak-anak semua apa benda kan. Jadi maksudnya sebelum benda tu terjadi, yang benda yang kita tak hendak kan, saya usahakan untuk bawa ke sini lah, jumpa Habib lah kan. Kalau boleh kat sini lah kan, biar Lepas tu dah rawat, tak nak belajar ke? Memang niatnya macam itu lah. sebab saya rasa dia macam Habib kata, kalau takut berulang-ulang biar kita ada macam itu kan.
Saya rasa tak apalah kalau dia rasa nak belajar. Memang saya nak belajar. Sebab benda ni berulang-ulang. Tuan ambil kan. Bila Tak ada kesudahan lah. Tapi itulah maksudnya kena saya cakap tu terang je tu kan. Tengok keadaan dulu lah, maksudnya rumah saya macam mana, anak saya macam mana kan. Sebabnya macam berkait dengan anak saya ni, kadang-kadang bila bapak dia problem, tengah-tengah keadaan tak betul, anak dia pun jadi Dia macam macam dia macam terikut-ikut tau. Jadi campur dia kadang dia mengadu, dia mimpi tak elok. Dia selalu mengadu. dalam 4 anak saya, dia seorang je lah yang macam ginilah. Jadi saya takut kan sebab dia ni lelaki kan. Yang lain perempuan lah. Yang lain perempuan, tapi saya tak nampak lah unsur-unsur yang ke arah yang macam tu kan. Jadi Dia bapak orek nak rintik lah. tak tahulah, tapi kita risau. Tapi yang SS tu ke apa kita belum tahu kan. Sebab dia kerap mengadu. Ya, mimpi tak elok, mimpi apa? Gila cerita macam tu, macam ni. Tak boleh kau rasa semangat ni kan. Baca ayat kursi ke apa ke. Macam itu je saya buat. Kita boleh buat macam tu je lah. Kita tak tahu nak Saya apa. kalau saya tak boleh kawal keadaan, saya rasa dah lama saya bercerai. Banyak kali lah. Hal kecil jadi sampai nak bercerai. Tapi sekarang ni saya berfikir, saya cerita dengan dia. Dah jadi macam ni kita fikir balik kan. Baru kita perasan lah. Hal kecil kita sampai nak bercerai. Lama ni dia tak perasan. Dia cakap kan. Itulah. Harap-harap. Itulah kalau boleh. Nak pergi sini dia rasa macam baik. Kalau boleh. Kalau Selalu balik datang sini lah. Kalau boleh tu kita kena pindah sini ni. cari dia tu kan. Saya kalau boleh saya suka tengok video yang set ni biar habis semua. Waktu apa semua keluar. Kalau boleh. Yalah kan. Semua orang kan. Memang tu cakap tu ni perantaraan kan. Tapi harap-harap Allah izin bantu saya kan. Jadi tu lah cakap. Sampai saya masa sakit teruk tu dia kacau main saya. Dia cakap Allah benci saya tau. Sama macam Dia boleh ni. buat sendiri tu. Kan? Dia sendiri ada ilmu usuk tu. Dia boleh buat sendirian. Dia buat Sebab sendiri. yang berubah kat sana lebih tu dia cakap dia ada polong tu. Tak kisahlah polong ke, jin ke. apa Ini benda ni tu. saya nak pergi sini saya takut. Takut macam mana takut saya balik, saya pergi nanti dia tahu. Jadi kan balik rumah takut. Berulang. Kan? Saya fikir macam Tadi kita nak pergi sini macam dah nak accident, nak sampai sini macam nak accident, orang belakang nak langgar kita. Tapi alhamdulillah memang saya pun dah mohon pada rumah minta selamat. Cakap anak saya berzikir, baca ayat kursi sebab kita tahu kadang-kadang kita nak berubat ni Dia ganggu lah. dia CCTV dia ada kan. Saya dah tengok video tu banyak. Saya dah banyak benda saya faham tu. CCTV dia kan. Kan. Sampai saya cakap dengan pasangan anak jangan bagi tahu ayah pergi mana. Jangan sebut dengan rumah. Kita orang kata sorok-sorok tak nak takut CCTV tu ada. Cakap pergi jalan lah. Kan. Sebab saya dah tengok YouTube tu banyak saya dah faham kan. Lepas tu suruh anak saya macam saya ni memang tak buta huruf lah jawi, tak pandai baca Quran kan. Surah-surah ni saya hafal lagi kan. 4 surah, dia 5 surah. 4 surah dalam mukadam. Ya, 4 dalam Mukadam, 1 dalam Al-Quran. Takkan dalam mukadam tu tak tahu. Saya ada surah-surah macam saya memang saya butuh huruf jawi, tapi ada surah-surah yang saya macam kalau saya sembahyang saya hafal surah tu. Senang hafal lah. Saya senang hafal. Jadi kalau yang saya tak boleh hafal pun saya akan saya ajarlah dia dia. tulis rumi saya akan hafalkan. Apa ayat dia senang. Saya akan hafalkan. Jadi tak nak ijazah. Kan? Yang ni tengok macam mana dulu keadaan dia kan. Sebab kita amal tu kan, saya dah setengah tahun tak kerja tu. Amal kita pun datang ni pun ada kita punya. Tengok keadaan dia macam mana dulu. Nak tahu yang kos ni berapa kan. Kalau tengok YouTube takkan tak tahu kos dia. Tahu ijazah 200 lebih. Kan kalau yang satu tu 200 setengah. Gangguan 50 tahu kan. Tadi dah buat jarak jauh. Ni ke susulan. Susulan RM50. Ya. Dia cuma dia ijazah tu lain lah. Ya, itu maksudnya saya rumah saya tak pasti lagi ya. Maksudnya gitu kan. Ni tak pasti lagi ya. Saya takut macam tu lah kan. Ni sama ada dua ni. Sama macam mana tu? Sama yang dia berjarak jauh lah. Pun ada juga dua-dua ni. Isteri saya pun ada. Dua ada. Gangguan ke macam mana? Saka awak Saka lah. lah. Anak-anak semua ada. Oh. Keturunan awak dulu. Mak, moyang nenek tu. Belah dua mana? apa? Belah bapak dia. Oh. Betul lah. Tapi abang pun yelah kan macam gitu. Pak, Kan? bapak kandung abang lah. Yelah abang pun. Bapak awak dulu apa? Bomoh. Bukan. Bukan bomoh dia. Bawang. Bukan dia macam
dia Saya dah, nak cakap istim gitu dia macam dah bercerai dengan mak saya tu, saya ikut keluarga lain. Memang ada masalah rumah tangga dia, saya tak tahu lah dia belajar apa. Kita orang semua tak tahu dia Tak belajar apa. pasti. Mak pun tak tahu. Tak pasti. Saya cakap memang nampak dia, Lama-lama dia lose. Isim lah. nampak dia salah bawa je lah saya cakap. Kalau daripada segi dia orang cakap memang salah bawa lah senang Ada cerita. belajar benda kita Kita, tak tapi pasti dia belajar lah. apa kita tak tahu. Kakak saya pernah cerita dia ada nak ajar ayat kursi tapi ayat tak betul lah apa gitulah kan. Jadi kalau Tok cakap saya memang boleh terima lah begitu kan. Kan? Jadi anak-anak saya semua ada tu kan. Buat satu lah. Cuma yelah macam yelah maksudnya anak-anak tu memang semuanya sembahyang tu masih buat mungkin boleh lah dia dalam kawalan tu kan, tapi kena ikhtiarkan lah tu kan. Tapi tak apalah, boleh buat jarak jauh pun tak apa kan. Yang utama ni kalau boleh ni tonggak ni dulu saya ni tu kan. Ini ketua Ah, keluarga. tonggak saya ni tu baru ada pendapatan kan. Kan. Saya Tok tak boleh tidur malam bila air taklah saya cakap je kan. Pukul 3 pagi tengok anak-anak tidur cakap ya Allah kenapa lah macam ni tu kan. Tapi mungkin kita fikir yang baik tak apa dosa saya apa ke apa. Saya macam gitu je lah kan. Minta ada peluang hidup baru Allah Ta'ala untuk saya Allah Ta'ala. Yang tu je kan. Kadang-kadang saya cakap pasal nenek moyang mak bapak tak nuntut tahap apa kita jadi mangsa. Nah, kadang-kadang tak puas hati tapi gagal pula pada kodok kadang cakap macam gitu kan. Macam gitu lah. Ada macam benda dia cakap. Benda tiga siapa ada kasyaf. Kasihan siapa? Mata batin. Boleh nampak apa-apa tak ada. Dia nampak. Dia boleh nampak saya panggil. Jiran sebelah apa. Yang buat cerita tu. Boleh panggil dia punya rangkong ke, tengkorak dia ke apa benda semua saya boleh tangkap. Yang kat sebelah rumah saya tu. Tu lah saya tu lah yang saya benci tu lah dia ngacau saya buat maksiat tu. Aduh, saya memang saya boring lah saya tu. Banyak kali saya cakap. Kan benda tu sampai kita limak tu kan. Padahal tak ada buat apa-apa tu macam terjadi lah benda tu kan. Memang saya sebelum saya sakit tu pun dah pernah berlaku benda macam itu. Kan? Tapi abang pernah mimpi apa hantu Cina. Tapi dia berkait mimpi pun banyak perempuan. Dia ni. 3-4 bulan masa saya tengah masih bekerja lagi lah. Senang cakap 3-4 bulan saya start sakit, saya ambil MC start 5 hari bulan 8. 5 hari bulan 8 saya MC sebulan tapi sampai dah tak boleh MC, dah tak ada cara nak MC apa lagi. Company saya kerja kilang sawit. Kilang bagi saya cuti 5 minggu tanpa gaji pun tak boleh juga lagi, lalu saya diberhentikan. Kan? 3-4 bulan bermakna lebih kurang bulan 2 bulan dalam bulan 3 bulan 4 lah tu kan. Saya pernah mimpi silakan Dok. Saya pernah mimpi saya bersetubuh dengan hantu Cina. Hantu Cina. Hantu Cina. Lepas Loncat-loncat tu. dia perempuan cantik, Wow. amat cantik tapi saya tahu dia tu hantu lah saya cakap. Lepas tu dalam mimpi tu kemaluan saya ni dia ikat kemaluan saya dengan benang putih. Gantung. Saya tak tahu gantung mana tak tahu. Tapi nampak benang putih tu digantung. Lepas pada tu pagi bangun cerita dengan dia. Ya rumah saya memang macam dia tak nak fikir benda negatif dia tu. Saya cerita dengan dia ketawa. Saya diam je. Kata saya bengang kan. Sebab saya mengadu apa dia tak nak. Habis saya tak kalah-kalah tu semua. Saya cakap kodok kadar. Ni yang susahnya tu kan. Siapa yang gerakkan hati dia macam gitu kan cakap kan. Nak duduk pada kodok kadar ni kan. Saya cakap tu lah kodok kadar lah dah terjadi kan cakap kan. Jadi semenjak tu saya rasa badan saya sebelah kanan. Badan sebelah kanan saya dah mula sakit. Saya pening je dia nak pening. Saya mengadu dengan dia pening je. Memandu pun sambil pening. Pening ni tak kuat tapi pening. Lepas tu badan sebelah sakit. Mula bergegor, badan saya bergegor. Lepas tu kalau saya dengar ruqyah ni, kadang-kadang badan saya boleh bergerak-gerak. Macam ada bergerak kadang kat muka, anggota badan. Sebelum saya buat rawatan jarak jauh dengan Tok, saya pernah dengar ruqyah pakai ni lah, saya tak boleh tidur, saya dengar baring tu. Saya bukan mimpi tau, tapi saya rasa macam ada benda sepak saya kat belakang. Boom, sepak, saya rasa badan saya bergegur, macam saya kena sepak. Saya dengar ruqyah tu.
Itu saya belum buat rawatan jarak jauh dengan tu masa tu. Lepas tu malam tadi saya rasa tapi tak kuat. Malam tadi saya dengar juga saya dah nak ke sini tu kan, malam tadi tak boleh tidur. Saya kena lagi benda yang macam kena sepak tu. Tapi tak kuat, sepaknya macam dah slow. 2 kali kena benda macam itu. Tapi yang sebelum buat rawatan jarak jauh tu memang kuat. Sampai saya rasa saya sedih tu. Benda sepak ni kan macam benda sepak kita. Sepak kat belakang ni. Kita punya perasaan kita rasa kita kena sepak kan. Sebab dengar rukiah tu. Tapi yang bulan 7 awal tu masa yang dia sedang sakit ni, yang sebelum dia berhenti kerja tu, memang dengar dia ni badan dia belakang ni bawa ke pinggang sakit. Sakit kau ke sini. Ke sini kan tak tahulah batu karang apa. Buat medical. Mula-mula buat hospital dia cakap buah pinggang step 3 sebab tak ada selera makan, tak ada apa. Saya pun dah mula risau. Dia tak makan. 2 bulan dia tak makan nasi. Saya paksa tolonglah makan bubur sikit kan. Saya makan bubur pun dia dah paksa macam itu tapi sikit. 2 bulan tak makan. Mungkin dia dah tak tahulah dia paksa makan lapar betul ke apa ke saya tak tahu kan, tapi paksa. Memang dia tak nak makan. Dulu badan dia gemuk. Gemuk, saya bukan macam ini. Boncik. Ini dah kurus dah ni. Perut lapar tu tapi tak nak makan. Tak makan, tak tidur. Dalam lebih kurang 10-11 tempat yang kita pergi berubat ni, ada 2-3 tempat cakap dia tutup semua saya punya keinginan. Termasuk saya orang rumah pun tak ada apa. Tak boleh. Memang terus terang cakap memang tak boleh semua. Dia tutup. Saya tak nak makan, tak nak apa. Dia cakap kau kosong. Dia tutup nafsu lah semua. Ibarat kau macam banyak hidup. Dia nak buat engkau ni, yang kat Sungai Rengit tu cakap dia nak buat engkau hidup segar masih tak boleh. Dia nak buat macam gitu. Saya kita yang tu yang tu, tapi saya tak pasti tu kan. Saya yang berubat orang cakap macam gitu kan. Tapi tu dia ni dulu dia minum ketum tau. Sebab dulu dia ni ada kencing manis. Jadi dia dengar orang cakap okey minum ketum ni kata dia boleh baik kan. Tapi memang betul. Dulu 21, sekarang dia pun 8-9 dia dah turun kan. Tapi bila dia sakit macam tu saya cakap tante abang ni minum ketum jadi efek kot saya cakap macam itu kan. Lepas tu yang saya bawa pergi hospital, takut buah pinggang dia rosak kan. Kalau kata orang ketum tu dia boleh rosakkan buah pinggang apa kan. Dari cek dia cakap stage 3. Kakak dia tak puas hati bawa pergi yang klinik swasta. Klinik swasta sekali cek medical daripada spesialis tak ada apa-apa. Buat pinggang saya normal 90. Dia semua bagus. DFR saya tu 90, maknanya normal kata dia. Normal. Jadi saya cakap yang hari tu apa? Saya kata kan. Kencing kadang lah macam tak okey. Kencing ni kalau dia cangkung, lama. saya cakap bila nak keluar bilik air ni. Saya lama. Dia tak keluar, dia tak keluar. Tapi dia nak kencing. Saya cakap kan. Yang kat Sungai Rengit tu cakap masalah prostat ni. Tak tahu lah yang satu betul lah. Lepas tu, okeylah, dah berkait dengan ketum tu, kakak dia dah bawa ke klinik swasta. Jadi nak kita target dia dah ketagih juga kan, ketagih ketum kan. Jadi dia dah terpaksa ambil metadon. Lepas tu dia dengan tak boleh tidur apa, doktor dah bagi dia ubat tidur. Jadi sampai sekarang ni dia masih macam tu. Saya cakap orang lain pun ada juga yang saya dapat tahu minum juga, tapi kenapa bila dia berhenti dia tak ada masalah macam tak ada ni. gejala macam saya tu. Kan. Jadi saya pun saya cakap mungkin ialah berkait dengan yang mistik lah. Saya cakap tak pasti kan. Kalau ada mistik. Saya gini tu. Habis dia dah ngadu macam ni sebab saya gini tu kan. Saya kawan saya 2 orang tau. Yang saya cakap tadi yang umur 50 kawan saya selalu rawat saya tu. Dia pun sebelum ni pun sama minum ketum tu juga. Minum untuk tenaga lah konon-kononnya. Jadi minum. Bila saya cakap macam kita lama-lama kita perasan tau benda ni macam ketagih kan. Jadi saya pun bila hospital cakap masalah buah pinggang apa, saya pun baca Google ketum ni bahaya apa, saya jadi takut. Saya cuba berhenti tu kan. Mana berhenti tu saya tak boleh berhenti. Saya berhenti badan saya sakit. badan dia sakit. Tapi kawan saya yang tadi tu kalau nak ikutkan dia lagi kuat daripada saya minum. Tapi dia cakap dia lemah-lemah je lah dia tertidur kata dia. Kenapa saya jadi macam itu saya cakap. Saya tak tahu ni tu apa benda. Dia cakap saraf saya dah rosak ke ataupun infek mistik tadi ke. Sampai kadang-kadang macam sebelah badan tak tahu apa benda sebelah badan.
Yang saya terpaksa terang tu kan. Lepas tu yang masa klinik swasta tu dia masih pergi lagi kan. Yang metadon terpaksa ambil kan. Sebab dia kata kalau berhenti dia macam sakit badan kan. Tapi doktor pun heran tau. Tahap dos dia tu dia dah dikurang-kurangkan macam nak ikutkan seolah-olah dia ni dah boleh berhenti tau ubat tu. Tapi dia tak boleh berhenti. Metadon. Metadon tu. Jadi saya cakap jangan sampai ketagih benar lah tu dah kan. Saya cakap macam itu pula kan. Cakap. Tapi sekarang ni kita orang confused tau sama ada metadon tu dengan yang mistik ni bercampur ke macam kan. Ada masalah dalam satu, dua dalam satu. Saya takut yang berhenti situ. Sebenarnya mistik yang membuatkan kita nak ke alam macam tu. Sebab cakap kawan saya tu dia lagi lebih dia punya turun saya. Kenapa dia tak ada simptom yang macam saya ni? Sebab tu dia cakap ni mistik lah mungkin kan. Lepas tu bila saya cakap lagi lah. Lepas tu yang sebelum saya mimpi yang sebelah rumah tu ajak maksiat anak saya tu. Sukatan metadon tu contohnya segini kan. Saya siap kurangkan, saya ambil sikit je lagi. Kurangkan lagi sikit kan. Maknanya saya tak ikut sukatan yang doktor sarankan. Saya macam okey boleh bertahan untuk 1 hari. Tapi lepas minggu itu tu tak boleh. Tak sampai 1 hari saya jadi makin sakit lah kan. Jadi saya terpaksa lebihkan untuk nak cover saya punya ni. Ibaratnya saya kena benda tu macam ubat, benda tu macam menahan tu lah. Saya diam tu. Benda saya jadi diam. Jadi saya ni confused tau. Saya tak kata, abang ni sebenarnya kenapa cakap? Kenapa abang tak ada benda macam ni cakap? Kenapa abang ada benda macam ni cakap kan? Tak tahu lah tu nak cakap. Nak cakap apa benda. Itulah cerita dia kan. Ini masalah apa? Adik? Cakap cerita. Saya selalu mimpi yang bukan. Ada pinjam telefon. Sorry. Okay. Saya selalu mimpi yang bukan-bukan lah. Macam kadang kalau ayah sakit ke apa ke, macam saya selalu dapat mimpi yang macam bukan-bukan gitu. Tapi yang baru-baru ni saya mimpi Bukan tu apa? mimpi kadang dapat budak, ada orang bagi budak kecil. Macam ular tu dah banyak kali lah. Baru-baru ni ada mimpi ular tapi ular tu jauh lah, ular tu besar. Tahu? Ular hitam. Bukan. Kat situ macam ada orang keliling ular tu, macam saya tengok je. Tu dalam 2-3 hari ni saya mimpi saya macam ada orang nak apa-apa dengan saya guna pisau. Macam saya berlawan lah, macam dia macam orang nak saya kan. Tapi yang situ dia sempat badan saya macam terkoyak sikit je lah gitu. Dia kapak. Tak. Dia macam pisau je. Tok, boleh saya nak tambah sikit lagi? Sebelum saya sakit teruk ni Tok kan, anak saya ni lebih kurang sebulan sebelum saya sakit teruk lah. Anak saya ni mimpi rumah saya terbakar. Lepas tu dia nampak rupa orang yang sebelah tadi tu tak pakai baju je kan. Dia tak pakai baju lah dalam mimpi tu. Kerapnya banyak kali macam gitu lah. Kadang-kadang dia ni sampai tak nak dengar suara orang. Tak nak jumpa dia. Rumah sebelah. Dia fobia gitu kan. Dinding berkongsi kan. Dia cakap apa pun kita pun boleh dengar kan. Sampai saya tak nak, macam sampai saya rasa saya tak nak keluar rumah, tak nak dia nampak saya. Jangan sampai dia nampak saya ni berjalan, dia takut dia tambah lagi sampai jadi gitu pula. Itulah dia tu. Itu je ular. Mak. Dia mimpi bergaduh, dia banyak mimpi bergaduh kan. Kadang-kadang mimpi macam ada perempuan nak ajak buat benda-benda yang tak baik lah, macam tu. Macam ajak maksiat tu banyak kali lah. Perempuan yang sama lah. Kadang-kadang macam orang yang tak patut, macam cikgu kadang, macam kawan-kawan. Mimpi macam tu. Macam sepatutnya tak kena-mengena pun. Tapi dia datang macam tu, mimpi bukan. Bela-bela tu. Ni awak tak ada masalah. Itulah kalau berkait dengan itulah. Cuma itulah maksudnya tengok keadaan dia macam ini saya risau, takut saya yang berubah kan. Kan maksudnya Dia saya pernah pergi berubat, dia balik. Saya ni padahal tengah tak sihat sebenarnya.
tak alih-alih saya ni boleh nak bersama dengan dia. Padahal tak jadi apa pun tu. Saya pun tak faham. Banyak kali macam itu. Saya Pergi berubat, nanti balik berubat tu tak alih-alih boleh ada keinginan nak macam nak bersama. kadang Padahal tak sempat. Padahal saya tak boleh buat pun tu. Saya tak boleh buat. Tak ada tenaga cakap tu ni kan. Tak jadi apa. Tak ada rasa, tak ada apa, tapi dia sampai pernah nampak 2 biji mata merah macam pocong, macam pocong. Lepas bersama dia pernah Nampak ada mata merah. Dia perhatikan lah. macam pocong kata dia. Dia mimpi pocong nak ngacau dia. Lepas berubat lah tu. Lepas berubat. Saya takut saya tu salah pergi tempat je. Dia ada kadang-kadang gitu kan. Ada. Tapi saya punya fikiran macam itu saya rasa. Dalam banyak-banyak 10 tempat, 11 tempat tu macam ada 2 tempat yang salah pergi saya kata. Sebab dia macam perantaraan dia tu. Dia bukan aliran yang macam yang Sunan Kali Jaga ni kan. Tapi syukur Alhamdulillah dapat. Betul saya nak ucapkan dulu dia cakap. Daripada rumah saya. Bukan saya nak boleh tahulah, tahu tengok saya. Sebab dia dah rasa lama sakit. Jadi dia keinginan dia nak baik tu macam mengharap. Maksudnya gitu kan. Bila dia dapat jumpa ni macam seolah-olah macam dia terpanggil nak ke sini. Betul saya nak ucapkan syukur dulu. Apa-apa saya nak ucapkan syukur dulu. Amin. Okey. Dah habis ni? Ada lagi. Okey, siapa nak mula dulu rawat? Pulang pada tu lah. Saya tak pada ikut tu lah. Saya takut saya jadi macam-macam kan lambat. Macam kecampak kat kolam luar tu. Tu lah saya minta yang tu je. Minta dipermudahkan. Kalau boleh tu Ni nak buat rawatan tak nak? Tak tu cakap. Yalah, tak tahu lah. Kamu kan tadi cakap ada. Tu cakap kalau Yang ini rawatan follow up aja, RM50 saja. Pasal apa dah bang saka, bang. Jadi apa dia panggil tu susulan. kalau saya nak Dia berijazah tu lain harga. Boleh tak kalau kita kirakan dulu lah. Kalau mengamkan saya punya saya nak buat terus. Betul tak? Minta maaf tu saya cakap yang jujur Lah. je. Kirakan abang ni, dia tadi buat jarak jauh, dah bang saka sihir. Sekarang ni nombor telefon, orang nak check nombor telefon awak. Ni nak. Pakai nombor telefon awak kan mesti rawat dulu. Isteri. 011. Sebut. 2068 8841. 2068 Ramai tunggu masuk YouTube ni. Macam semalam, malam orang. Ya. Alhamdulillah lah tu dipermudahkan. Ni lagi nak masuk YouTube tak habis lagi ni, belum mula lagi ni. Oh, baju. Orang duduk tu masuk dalam terus. Sebelum ni ada orang tempat kita pergi sini Ada atas dekat tadi. Bagi tajuk dia Putri Lindungan Bulan. Untuk bagi tajuk dia. Tu dia cerita dengan mak saya. cerita dengan saya pasal saya dah buat kat sini jarak jauh. Lepas tu Cik Ibayah tu cakap kau pergi depan-depan lari kata orang. Kita boleh Lagi kemukakan. lah. Kita boleh kemukakan macam gini kan. Kita boleh kemukakan lagi apa benda. Dia jangan itu. Lepas tu Cik Ibayah cakap alhamdulillah Cik okey nampak. Alhamdulillah dia cakap ke apa maksudnya Keyakinan lagi tinggi, makin kuat lagi lah. Dia kata tak apa saya usahakan cari dia kat itu. Lepas tu dia tengok saya kata siang malam dia memang ngadap tu. Memang dengar tu. Memang Saya tengok ulang-ulang. memang Dah tak boleh buat kerja. tak boleh buat kerja dia dah tengok tu je lah. Tak apalah dia cakap tak apalah dia Tapi alhamdulillahnya lepas buat jarak jauh tu saya boleh tengok TV, tengok telefon. Kalau tak ambil kisah, tak boleh tengok. Saya tak boleh tengok, tak boleh terima. Lepas buat jarak jauh tu lah. Hari pertama, hari kedua tak. Dia macam selepas seminggu tu saya macam dah boleh tengok TV. Saya cakap dah boleh main telefon. Alhamdulillah, saya cakap terus terang je kan. Nanya saya buat jarak jauh. Dengan habis. Ada? Dekat 2 bulan dia tu.
ada sebulan Okey. lebih. Januari. Januari. Sampai Dia nak ijazah. Campurkan ijazah. Ni 2 SK. Dia campurkan, dia suruh total up dulu. Ni 2 lah. Satu kosong 3-0. Boleh. tak maksudnya ijazah untuk berapa orang? Seorang lah. Saya orang ijazah dengan susulan. Yang ni Ini nak, kalau nak tambah ijazah? Campurkan. Ambil kursi tu keluarkan, dia nak taruh baju tu. Ni rawatan dengan tu lah, SK lah. 1410. Ni ijazah. Ni rawatan dengan buang saka. Boleh? Bagus ijazah. Pasal apa dia? Awak punya bodyguard. Betul. Awak kerja, dia ada. saya bincang lah ni. Dia sekarang apa-apa semua dia. Apa? Apa-apa semua sekarang dia yang ni. Saya memang tak tahu. Iyalah, faham lah. Saya faham lah. Saya tanya dia tu tak. Boleh. Kalau cakap boleh Atuk. Macam Tok cakap duit tak penting, RM50 orang lain set tu RM10,000 tu kan. Tok kan. Saya suka betul tengok yang tu. RM50 pun Tok dekat mahal. cakap awak lu lah ni, faham ni. Saya pun sanggup datang jauh. Memang saya cakap mudah-mudahan inilah. Weh nak ijazah sekali? Dan nak belajar sekali? Saya takut. Apa takut? Tak ada ilmu lagi takut. Saya takut. Betul tak? Tapi saya ada bodyguard. Tapi tak apa Tok, lain kali insya-Allah. Boleh. Saya lepas ni kalau ada rezeki, clearkan anak saya kat rumah tu dulu. Kan. Sekarang sekolah ke kerja bang? Sekolah baru tingkatan 3. Oh. Okey, saya mulakan awak dulu lah. Boleh ke Tok? Kita nak dia dulu ke? Sayanglah takut saya Tak apa. boleh. Kita ramai-ramai campak kat sungai tau. Ikut tu lah Tok, minta dipermudahkan lah tu kan. Zikir dan mati Allah. Allah. Ikhlas Ikhlas Tok, clearkan lah Tok. Pasal apa? Saya rasa macam debar-debar sikit-sikit je lah. Ada sikit-sikit debar-debar. Saya potong burung murai ya. Burung apa? Burung murai. Murah-murah. Oh. Cuba rasa bang saya tarik Rasa. Angin. Rasa lagi. Rasa lagi tak? Macam debar-debar je tu.
Berapa lagi? Abang bayar lah. Gua nggak tahu lah. Agak bayar. Sikit lah kalau ada. Hmm? Macam kalau ada pun Okey, sikit. kepala siapa kepala? Ringan ke, berat ke? Macam sikit macam tak selesa kalau sini tu. Kat mana kepala? Sikit lah. Macam tapi tak ketara sangat lah. Siapa? Kepala macam tak ada apa tu. Kepala macam okey ke? Okey, badan, dada. Dada rasa apa? Saya macam ada sikit. Dada sini bang ni perut. Tak ya, dada macam gemuruh macam ada juga lagi tu lah. Tapi tak kuat. Tak kuat lah. Tak kuat mana. Bismillah. Macam normal lah Okey, tu. perut. Dia cuma macam sini macam ada tak berapa nak selesa tu. Bismillah. Bismillah. Siapa? Kurang lah tu. Ha? Macam kurang lah. Sikit ni tak pasti lah. Mungkin angin ke apa kalau makan tak teratur ke apa tu kan. Habis sekarang dah boleh makan belum? Pada time kita makan dia tak ada rasa nak makan. Sejak sekarang ni, sejak bermenjak ni. Semenjak saya cakap tadi tu lah macam pukul 4.30 tu. Saya tadi pagi boleh sarapan apa semua. Bersarapan lah. Kan? Tu saya cakap dia macam dia tak ada pula. Macam cakap tadi lah tu. Nak pergi berubat tak Macam dia tak ada. Sebelum ni saya kalau nak pergi planet ke apa kan, saya tak boleh tengok dia semua. Macam tak boleh tengok. Saya macam nak saya macam belenggu tau. Macam dibelenggu tau. orang tak nak jumpa Hari ni saya keluar, saya tengok jalan tu, saya macam rasa dia punya nikmat tu percakapan, macam lain percakapan. Kalau tak saya macam belenggu. bawa pergi klinik tu dalam kereta Memang tak keluar. dia tengok selisih dengan lori tempat dia kerja pun dia Tak nak. tak nak tengok baring tahan dia baring kat belakang tu dia tak nak tengok. Harap-harap tu je Datuk, minta kalau boleh janganlah yang kat rumah kan, sebelah rumah tu. Masuk balik semangat Tu semangat tu. Zikir.
Rasa sejuk. Okey. Ni botol awak kan? Saya. Jangan tertinggal pak. Kalau duit tinggal tak apa. Banyak sangat duit. Kaki tu ke depan. Zikir nanti Allah 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 ikhlas nak buang Siapa dek? Rasa benda bergerak. Berangin gitu. Ada berangin. Lepas tu lagi? Macam saya ni ada semput tau. Semput. Berapa lama semput? Lepas saya beranak-anak pertama tu saya dah memang dah mula semput lah. Sampai sekarang? Sampai sekarang tapi time sakit lah macam time demam, time batuk je saya kena kan. Tapi baru ni saya kena COVID. Dah saya dah habis dah. Dah habis. Kita satu keluarga kena tapi kita dah habis kuarantin semua dah. Okey. Ni sesak nafas ke semput? Sekarang ni tak ada. Pagi tadi ada. Saya nak pergi tu pagi tadi ada. Cuba nafas. Apa biasalah. Biasa macam orang sehat. Rasa ringan tak badan? Ringan juga. Tadi datang macam ada sakit-sakit dekat belakang. Dia goyang. Rasa biasalah. Rasa normal lah, normal. Normal. Biasa buat anak pula Adik, zikir dalam hati Allah Allah Allah. Jangan tak tahu lutut. Ikhlas nak buang tu Berat. Perut dah mula bergerak. Kan? Perut dia memang dia ada masalah. Dia perut dia macam selalu bermasalah. Masalah macam mana? Macam kecil-kecil perut kan dia. Kan kocok perut. Pegang boleh? Pegang perut boleh? Sila.
Ni daripada kecil ke ataupun baru-baru ni? Perut dia ni. Dalam 2-3 tahun ni lah. Zikir bang. Allah Akbar. Zikir Allah Allah Allah. Pasal apa? Dah tak ada dah. Ha? Dah tak ada rasa yang dekat perut ni. Dengar suara dia lagi. Dia rasa tak bergerak mula kan dalam tu kan? Dia macam gegar pada. Ya. Tu, dia nak tanya dia tu. Kadang-kadang macam saya sebelum ni satu kan. Kadang saya baring, kadang badan saya macam bergerak diri. Itu tarik semangat. Itu saya boleh juga tu kan. Tarik semangat lah. Buat sihir. Tarik roh semangat. Kadang macam boleh macam benda bergerak sendiri kan. Saya dia dekat sini. Benda bergerak ni. Okey, pergerakan ni mungkin darah bergerak lancar, apa yang blok tu darah lancar, dia pecahkan yang blok-blok tu. Itu salah satu juga. Kadang-kadang tak tahulah kalau benda sihir ke apa benda, dia masukkan benda-benda. Tapi yang awak ni tempat ni dia banyak main ular. Tapi ni mudah-mudahan tak ada apa saya balik rumah itu kan. Nanti kita hantar naga. Kita hantar naga telan ular. Okey, sikit. Allah Allah Allah. Rasakan Rasa sejuk? Rasa angin. Kan? Sejuk tak buat lagi kan? Hilang tu. Okey, tengok ni. Fila. Sejuk. Rasa tak sejuk saya tanya. Ada berasa berangin. Okey. Penutup. Saya nak ni tu lagi nak apa, nak herba tu satu kan. Nak herba. Herba yang tu kan. Berapa? Satu. Dia nak transfer je kan. Abang tu nak transfer account. Dia dekat satu ribu kan. Okey, apa lagi? Alhamdulillah gitu ada jadi kita malam minggu gitu ni. Saya kena cakap dengan jamal lah kan. Memang alhamdulillah. Dan mau ucapan zaman ni. Rasa lah ringan. Ni lah tak. Macam abang ni dah macam abang tak tidur. Kata abang tu insyaAllah macam abang dia boleh tengok gini semua ni. Alhamdulillah kan. Nama awak apa tadi? Nama saya Zohari bin Muhammad. Johari ke Zohari? Z-O, Zohari. Okay, penutup apa nak cakap? Cakap tu Assalamualaikum, selamat pagi. Pada netizen kat luar tu, kalau ada masalah macam saya, masalah gangguan sihir, saka, tapi kalau pendapat saya datanglah jumpa tabib Tuan Tok Adam ni,
Sebab saya kalau secara peribadi saya yakin aliran Tok Habib ni. Memang rasalah perbezaan tu kan. Itu je lah. Harap-harap semuanya dengan izin Allah, saya sekeluarga sehat. Macam tu Datuk kan. Rumah. Yalah, saya pun mengharapkan lah Dengan izin Allah kan. dengan izin Allah semua saya sehat balik semula. Bebas pada gangguan-gangguan kan. Bebas lah. Mudah-mudahan lah tu Okey, anaknya tadi ada apa benda bergerak-bergerak perut tadi? Macam saya peribadi tadi macam saya ada kecil-kecil perut macam gegar-gegar. Setuk antuk tarik tu kan. Mana pergi? Dah pergi. Okey, yakin tak dengan Allah punya ilmu? Kita yakin kun fayakun. Jangan takut sihir. Yakin. Balik nanti ijazah, hentam dia. 5 minggu zikir tu kan. 5 minggu saja, bukan 5 bulan, bukan 5 tahun. Zikir di sini. Zikir dalam hati. Okey, kepada netizen-netizen di luar sana, jangan takut sihir. Ya. Di sini kami semua bantah sihir, kita hancurkan sihir. Ya, dengan izin Allah, kun fayakun. Jangan lupa zikir mana di dalam hati, bukan di mulut dan untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Ya. Kepada anda netizen-netizen di luar sana, YouTuber saya, follower saya, terima kasih saya ucapkan kerana berdoakan kami, tim-tim kami di sini supaya sihat sejahtera. Ya, sama juga kami di sini berdoakan kamu semua sihat daripada sihir, daripada Covid dan juga jauhi daripada dadah. Jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kamu yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.